Eh, apa ni? Oh, dia boleh membersihkanlah sampah atas lantai. Tapi apa benda Murid-murid tahu ke ini apa? Assalamualaikum. Apa khabar semua hari ini? Hari ini jumpa lagi kita dalam mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 4. Okey murid-murid, tadi dah lihat kan sebuah video di mana ada satu robot yang bergerak di atas lantai. Murid-murid tahu tak robot tu robot apa? Kalau murid-murid nak tahu itu robot apa, sebentar lagi kita boleh belajar robot itu robot apa. Jadi, tajuk yang kita akan pelajari pada hari ini adalah robot impian. Baiklah murid-murid, mari kita lihat dulu apakah yang murid akan dapat untuk pembelajaran pada hari ini. Untuk hari ini, murid akan dapat mengubah suai cerita dan mempersembahkannya dengan betul dan menarik. Okey, mari kita lihat apa aktiviti pembelajaran yang murid akan laksanakan untuk hari ini. Yang pertama, murid akan membaca dan memahami maklumat berdasarkan gambar dan petikan. Kemudian aktiviti yang kedua, murid akan membandingkan cerita yang dibaca. Kemudian aktiviti kita yang ketiga adalah murid akan mengubah suai cerita dengan ayat yang sesuai. Okey murid-murid, kita akan teruskan dulu pada aktiviti pertama kita, iaitu kita akan membaca dan memahami maklumat berdasarkan gambar dan petikan. Jadi, murid-murid bolehlah rujuk bersama-sama cikgu dalam buku teks Bahasa Melayu pada muka surat 118. Okey, mari kita fahami dan kita baca dahulu maklumat yang telah diberikan. Kita lihat petikan ini dahulu. Zara dan kakaknya Fika mempunyai impian memiliki robot untuk membantu ibu mereka. Mereka telah berjumpa dengan robot impian mereka semasa berkunjung ke pameran inovasi robotik. Jadi, Zara dan kakaknya yang bernama Fika mempunyai sebuah impian untuk memiliki robot yang boleh membantu ibu mereka untuk mengemas rumah. Jadi, mereka telah pergi ke sebuah pameran inovasi robotik dan telah jumpa dengan impian mereka, iaitu robot impian. Okey, mari kita baca cerita Fika dahulu. Hai kawan-kawan, nama saya Robot Vakum. Saya dicipta dengan teknologi terkini. Saya mampu meringankan tugas membersihkan rumah. Seterusnya, saya mampu membersihkan rumah setiap hari. Saya berupaya menyedut segala kotoran. Tuan saya hanya perlu menekan suis untuk menggerakkan saya. Jadi, daripada cerita ini, robot Fika ni bernama Robot Vakum. Jadi dia telah dicipta dengan teknologi yang terkini, teknologi yang sangat maju. Apa tugas dia? Dia meringankan tugas untuk membersihkan rumah. Jadi dia mampu untuk membersihkan rumah ni setiap hari dan dapat menyedutkan kotoran-kotoran yang ada di lantai. Jadi caranya, tuan dia hanya perlu tekan saja suis dan robot itu akan bergerak sendiri mengelilingi rumah untuk membersihkan segala kotoran habuk yang ada di rumah tersebut. Hebat kan? Okey, kita baca lagi cerita Fika ni. Saya akan bergerak secara automatik ke setiap sudut di dalam rumah. Apabila pergerakan saya terhalang, saya akan bertukar arah. Badan saya berbentuk bulat dan nipis. Bentuk ini memudahkan saya membersihkan kotoran di ruang yang sempit seperti di bawah kerusi dan meja. Jadi robot impian Fika ni, dia akan bergerak secara automatik ke setiap sudut yang ada dalam rumah tu. Dia akan bergerak sendiri. Kita tak perlu mengawal robot tersebut. Jadi apabila dia terlanggar ataupun pergerakan dia tu terhalang, mungkin
dia terlanggar kerusi ataupun terlanggar pintu. Jadi robot tu secara automatik dia akan bertukar arah sendiri. Kemudian bentuk robot ni bulat dan nipis. Sebab apa? Supaya mudah untuk dia bersihkan kotoran di ruang yang sempit seperti bawah meja, bawah kerusi ataupun bawah sofa ataupun di bawah meja di ruang yang sempit. Okey, sekarang mari kita baca cerita Zara pula, adik kepada Fika tadi. Robot apa yang dia beli? Okey, kita lihat. Hai kawan-kawan, nama saya robot pengelap. Saya dicipta dengan teknologi moden. Saya mampu, di sini dia tinggalkan tempat untuk kita isi apa kita perlu isi untuk menyuaikan cerita ini. Jadi pada cerita Fika tadi dia dah bagi apa tugas robotnya. Jadi untuk Zara ni dia tinggalkan tempat kosong untuk kita isi cerita yang sesuai. Okey, kita teruskan lagi. Saya mampu mengemuk lantai setiap hari. Saya berupaya. Okey, jadi cerita Zara ni robot dia bernama robot pengelap. Kalau cerita Fika tadi nama dia robot vakum. Untuk Zara, robot pengelap. Dia dicipta dengan teknologi yang moden. Jadi apa tugas dia? Dia mengemuk lantai setiap hari. Jadi dia bergerak sendiri dalam rumah tu untuk mengemuk lantai. Hebat bukan? Baik, kita sambung lagi cerita Zara. Saya akan bergerak secara automatik ke setiap sudut di dalam rumah. Apabila okey, di situ kita perlu sambung sendiri ceritanya. Okey, kemudian badan saya berbentuk apa? Kita kena ubah suai cerita itu menjadi cerita yang sesuai dengan gambar yang telah diberikan. Jadi, robot Zara ni sama juga macam robot Fika tadi, dia akan bergerak sendiri secara automatik ke setiap sudut di dalam rumah. Dia akan mop segala kotoran yang ada di lantai rumah tersebut. Sama juga badan dia berbentuk apa, nanti kita akan suaikan cerita ini. Okey, baiklah murid-murid, kita selesai pada aktiviti pertama kita, iaitu kita akan dah membaca dan memahami maklumat berdasarkan gambar dan petikan yang telah diberikan. Jadi untuk aktiviti kedua, kita akan membandingkan cerita yang kita dah baca tadi, iaitu cerita Robot Impian Fika dan Robot Impian Zara. Okey, mari kita bandingkan cerita Fika dan cerita Zara. Okey. Hai kawan-kawan, saya robot vakum. Di sini pun sama juga. Cerita Zara, hai kawan-kawan, nama saya robot penggelap. Cerita Fika, okey, robot impiannya bernama robot vakum. Manakala cerita Zara, robot impiannya adalah robot pengelap. Kemudian, saya dicipta dengan teknologi terkini. Kalau robot Zara, saya dicipta dengan teknologi moden. Kemudian, saya mampu meringankan tugas membersihkan rumah. Saya mampu apa untuk robot Zara? Jadi, untuk sesuaikan ceritanya, kita boleh catat maklumat ini. Okay, yang pertama, saya mampu meringankan tugas mencuci lantai. Okey, nampak perbezaan di situ. Kalau cerita Fika, saya mampu meringankan tugas membersihkan rumah. Kalau cerita Zara, saya mampu meringankan tugas mencuci lantai. Jadi itu adalah beza robot vakum dengan robot pengelap. Okey, kita sambung lagi. Kita lihat Fika dulu. Saya mampu membersihkan rumah setiap hari. Okey, robot Zara pula, saya mampu mengemop lantai setiap hari. Okey, kemudian saya berupaya menyedut segala kotoran. Saya berupaya, okey, untuk robot Zara, saya berupaya menghilangkan kotoran. Okey, kemudian tuan saya hanya perlu menekan switch untuk menggerakkan saya. Sama juga dengan robot Zara, tuan saya hanya perlu menekankan switch untuk menggerakkan saya. Okey, seterusnya saya akan bergerak secara automatik ke setiap sudut di dalam rumah. Okey, Zara pula, saya akan bergerak secara automatik ke setiap sudut di dalam rumah. Jadi robot, cara pergerakan
robot vakum dengan robot pengelap ni sama. Okey, kemudian apabila pergerakan saya terhalang, saya akan bertukar arah. Kemudian yang Zara pula, apabila pergerakan saya terhalang, saya akan berundur dan menukar arah ke arah lain. Jadi sama juga macam robot Fika ni. Robot Zara pun sama, bila pergerakan dia terhalang, dia akan berundur dan dia tukar arah lain. Okey, seterusnya, badan saya berbentuk bulat dan nipis. Bentuk ini memudahkan saya membersihkan kotoran di ruang yang sempit seperti di bawah kerusi dan meja. Jadi untuk robot Fika ni, badan dia berbentuk bulat dan nipis. Kalau robot Zara lain, berlainan bentuk dia dengan robot Fika. Okey, jadi bagaimana kita nak ubah suai cerita ni? Badan saya berbentuk segi empat dan tebal. Kalau robot vakum Fika ni, dia berbentuk bulat dan nipis. Manakala kalau robot Zara ni pula, dia berbentuk segi empat dan tebal. Okey, jadi bentuk ini memudahkan saya membersihkan kotoran di ruang sempit seperti bawah meja dan kerusi. Okey, jadi untuk robot Zara bagaimana? Badan saya ini memudahkan saya untuk mengemuk lantai di kawasan yang luas. Jadi itu cerita untuk robot Zara. Itu maklumat yang boleh kita catat. Baiklah murid-murid, kita dah habis pada aktiviti kita yang kedua tadi, iaitu kita dah membandingkan cerita Fika dan Zara. Jadi kita teruskan kepada aktiviti ketiga kita, iaitu kita akan mengubah suai cerita dengan ayat yang sesuai. Jadi tadi cikgu dah berikan beberapa maklumat berdasarkan gambar dan petikan yang sesuai untuk murid mengubah suai cerita ini. Jadi mari kita lihat bersama-sama. Okey murid-murid, mari kita perhatikan cerita Zara yang perlu kita lengkapkan dengan ayat yang sesuai. Tadi cikgu dah berikan beberapa maklumat, iaitu meringankan tugas dan mencuci lantai. Jadi kita perlu buat ayat yang lengkap menggunakan maklumat yang telah diberikan. Bagaimana? Okey, saya mampu meringankan tugas mencuci lantai. Jadi kita tinggal sambung sahaja di sini. Saya mampu meringankan tugas mencuci lantai. Okey, kita perhatikan gambar yang kedua. Saya mampu mengemop lantai setiap hari. Saya berupaya apa? Maklumat yang telah cikgu berikan, menghilangkan kotoran. Okey, jadi saya berupaya menghilangkan kotoran. Okey, kemudian tuan saya hanya perlu menekan suis untuk menggerakkan saya. Ni ayat yang lengkap. Saya dapat menghilangkan kotoran di lantai dengan cepat. Jadi tuan saya hanya perlu menekan suis untuk menggerakkan saya. Jadi kita sambung sahaja ayat ini di garisan yang telah diberikan. Jadi murid-murid perlu ubah suai cerita dalam gambar yang ketiga dan gambar yang keempat. Ada beberapa maklumat yang telah cikgu berikan tadi, jadi murid-murid boleh menggunakan maklumat tersebut dalam gambar yang ketiga dan gambar yang keempat. Jadi murid-murid bolehlah gunakan maklumat yang telah cikgu berikan pada gambar yang ketiga dan maklumat pada gambar yang keempat untuk membina ayat yang sesuai, untuk mengubah suai cerita yang telah diberikan ini. Jadi murid boleh guna maklumat ini dan sambung cerita ini sehingga menjadi cerita yang sesuai dan menarik. Jadi apa tugasan yang murid perlu laksanakan untuk hari ini? Okey, jadi murid perlu tulis cerita Zara yang telah disiap ubah suai, yang telah siap diubah suai dalam buku tulis panjang. Jadi apabila dah siap nanti boleh hantar kepada cikgu dalam grup Telegram.
Jadi murid-murid, itu sahaja pembelajaran kita untuk hari ini. Semoga ilmu yang telah cikgu curahkan memberi manfaat kepada diri kamu sendiri. Semoga kejayaan ini menjadi milik kamu semua. Jadi kita jumpa lagi di kemudian hari. Semoga kamu sentiasa sihat, jaga diri, jaga pemakanan, jaga SOP ketika duduk di rumah. Jadi bye. Assalamualaikum. Cikgu sayang kamu.